Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang baik kita sokong, yang kurang baik kita perbaiki. Saya ingin fokus kepada 3 penambahbaikan pada belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertama sekali adalah untuk menginstitusikan pembasmian kemiskinan. Yang kedua, bagaimana kita boleh meringankan beban keluarga muda. Dan yang ketiga, bagaimana penarikan subsidi jika tidak dibuat secara tertib dan teratur bakal memudaratkan golongan wanita dan golongan kelas pertengahan. Ini 3 perkara yang akan MUA bangkitkan dalam perbahasan belanjawan hari ini. Yang pertama berkait rapat dengan penginstitusian pembasmian kemiskinan. Saya ingin mulakan dengan memuji usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengambil langkah berani untuk menaikkan peruntukan bagi orang susah daripada 10 bilion ke 13 bilion ringgit. Ini melibatkan kanak-kanak, keluarga susah, golongan OKU dan yang lain. Bukan itu saja, selain daripada ada kenaikan peruntukan, pada masa yang sama nilai ambang bagi keluarga yang boleh memohon turut dinilai semula, dan itu lebih ramai keluarga yang sebelum ini tidak layak, kini mula layak untuk mendapat peruntukan kebajikan ini. Dan perkara ini MUA sokong 110%. Kita juga lihat pada pemerintahan yang lepas, dari tahun ke tahun, memang akan ada kenaikan peruntukan kebajikan yang akan dibentangkan dalam belanjawan. MUA ingin mencadangkan supaya kerajaan pada hari ini menginstitusikan pembasmian kemiskinan. Bagaimana kerajaan ini dapat lakukan? Kalau kita lihat Tuan Yang di-Pertua, di negara-negara maju seperti di Eropah, lihat di Germany contohnya, di mana kadar pemberian bantuan kebajikan itu dinilai mengikut kadar inflasi dari tahun ke tahun. Dengan itu, Perdana Menteri ataupun kerajaan negara mereka tidak perlu mengumumkan perkara ini, kerana dari tahun ke tahun kenaikan itu telah pun dikuatkuasakan secara undang-undang. Dan itu saya rasa adalah cara untuk kita menginstitusikan penambahbaikan ini. Di Perancis contohnya, mereka ada revenue di Solidarity Active. Minta maaf kalau saya tak berucap Perancis dengan baik, tapi ini adalah dasar mereka di mana dasar kebajikan itu dikuatkuasakan secara undang-undang dan kenaikan itu dibuat serta-merta setiap tahun. Tidak perlu melalui pengumuman. Dengan itu perancangan belanjawan keluarga itu dapat dibuat dengan lebih baik, dan jikalau keluarga itu susah, tidak perlu tunggu pengumuman yang akan datang mungkin setahun, mungkin kita tunggu 5 tahun, mungkin kena tunggu 10 tahun. Di Filipina ada 4Ps, Pantawin Pamilyang Pilipino Program, dan ini merupakan contoh-contoh di negara-negara lain di mana melalui kuasa undang-undang kenaikan bantuan kebajikan itu dilakukan. Dan saya ingin mencadangkan supaya kerajaan pada hari ini menginstitusikan program-program kebajikan untuk membasmi kemiskinan, untuk memastikan bahawa kenaikan bantuan kebajikan itu dikuatkuasakan secara undang-undang, mengambil kira kadar inflasi tahunan yang berlaku, dan penilaian semula nilai ambang itu turut dilakukan secara tahunan supaya Tuan Yang di-Pertua, kerajaan pembangkang orang susah tidak perlu lagi tunggu belanjawan. Tidak perlu lagi tunggu siapa parti, siapa pemerintah, siapa Perdana Menteri. Bila pilihan raya akan berlaku, baru ada kenaikan yang mendadak. Tidak perlu tunggu semua itu. Tetapi dari tahun ke tahun melalui kuasa undang-undang, kita semak semula supaya nasib mereka terbela. Kerana realitinya Tuan Yang di-Pertua, saya rasa Tuan Yang di-Pertua pun sangat arif dan tahu masalah di kawasan. Contoh, bantuan kebajikan, kos sari hidup, bantuan perubatan, kosnya mungkin 5-10 tahun yang lepas sangat berbeza dengan kos pada hari ini. Kalau kita nak beli susu formula, 3 tahun yang lepas kosnya sangat berbeza dengan apa kosnya pada hari ini. Dengan itu, kalau kita dapat kuatkuasakan penambahan ini, penambahan bantuan kebajikan secara tahunan, dikuatkuasakan secara undang-undang, saya yakin kerajaan ini akan jadi kerajaan pertama yang berjaya menginstitusikan pembasmian kemiskinan. Dengan itu, nasib orang susah akan terbela sentiasa, tidak perlu tunggu 1 ke 2 penggal selepas Perdana Menteri sudah meninggalkan kita. Meninggalkan maksudnya sudah tidak lagi jadi Perdana Menteri lah. Itu cara yang pertama. Minta maaf, saya kurang masa. Minta maaf. Dengan itu saya rasa sebab saya bila dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia memang fokuskan isu pembasmian kemiskinan. Saya yakin kalau dia lakukan perkara ini, mungkin legasi beliau akan dipanggil sebagai bapa pembasmian kemiskinan. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua berkait rapat dengan bagaimana kita ingin meringankan beban keluarga muda. Tuan Yang di-Pertua, walaupun jodoh saya belum jumpa dan belum berkahwin ataupun ada anak, tetapi saya dekat dengan keluarga muda di Malaysia.
khususnya wanita muda. Saya akan terangkan selepas ni. Jangan, ini nakal. Anak muda hari ini dilihat sebagai generasi sandwich, terhimpit dari atas dan dari bawah. Untuk mereka memulakan keluarga dengan tekanan kos hari hidup yang sangat tinggi, agak sukar untuk mereka adakan keluarga. Lihat saja, kos taska untuk satu anak puratanya dalam RM500 sebulan. Bayangkan kalau ada 3 anak boleh mencecah RM1,500 sebulan. Ini belum lagi kita ambil kira kos pendaftaran, iaitu kadang-kadang boleh mencecah RM1 ke RM2,000. Bagaimana kita nak mengharapkan keluarga muda ini ingin memulakan keluarga yang baru apabila kos hari hidup, kos taska, kos pendaftaran sangat tinggi. Tidak terhenti di situ. Kajian juga menunjukkan bahawa lebih 70% keluarga muda kini turut dipertanggungjawabkan untuk menjaga kos saraan ibu bapa mereka. Kerana ibu bapa pada hari ini apabila mereka bersara, tidak ada wang persaraan yang mencukupi dan akhirnya beban kewangan itu diletakkan ke atas bahu keluarga muda ini. Dengan itu tekanan daripada atas dan bawah, jadilah mereka generasi sandwich. Dan saya lebih kasihani golongan wanita muda khususnya kerana mereka perlu seimbangkan kerjaya dan juga keluarga. Anak mereka perlu jaga. Kerjaya pun ada. Rumah pun tanggungjawab mereka juga. Kalau kita lihat pada hari ini, kerajaan ada berikan pengecualian cukai bagi keluarga muda yang menghantar anak mereka kepada taska. Ini dasar yang baik, tetapi tidak mencukupi. Apa cadangan penambahbaikan daripada MUA? Cadangan saya adalah supaya pengecualian cukai taska ini dipanjangkan juga kepada keluarga yang mengajikan pengasuh dan juga pembantu rumah. Mengapa saya cadangkan pengecualian cukai ini dipanjangkan kepada keluarga muda yang menggajikan pengasuh dan pembantu rumah? Kalau kita lihat logik kerajaan pada hari ini yang memberikan pengecualian cukai kepada anak-anak muda yang menghantar anak mereka kepada taska, ia adalah kerana taska mendidik anak mereka dan taska juga menjaga anak mereka supaya besar kemungkinan golongan ibu-ibu muda ini turut boleh ada kerjaya, bekerja di luar dan tidak perlu hanya duduk di rumah. Logik yang sama Tuan Yang di-Pertua boleh diguna pakai bagi penggajian pengasuh dan pembantu rumah. Kerana dengan adanya pengasuh yang terlatih, ya, mereka boleh didik anak di rumah. Boleh juga jaga anak di rumah supaya golongan ibu-ibu muda ini boleh bekerja dan tidak terbeban hanya di rumah semata-mata. Ini bukan dasar yang unik di Malaysia. Lagi sekali di negara-negara maju, di negara Eropah, di Kanada, Amerika Syarikat, pengecualian cukai itu bukan setakat bagi tadika atau taska, tetapi turut extended dengan izin kepada golongan pengasuh dan pembantu rumah supaya keluarga-keluarga muda ini diringankan beban mereka. Dan perkara ini lebih penting Tuan Yang di-Pertua apabila banyak keluarga-keluarga muda ini bukan setakat ada satu anak. Mereka mungkin ada 2 ke 3 anak. Bayangkan, 2 ke 3 anak, kalau hantar ke taska, kosnya RM1,500 ke RM2,000 sebulan, tak masuk kos pendaftaran, kosnya sangat tinggi. Tetapi mungkin kos untuk menggajikan seorang pengasuh dan pembantu rumah di rumah untuk jaga dan didik anak tersebut jauh lebih murah jika nak dibandingkan dengan kos penghantaran ke taska. Dengan itu, MUA mencadangkan supaya pengecualian cukai yang diberikan kepada keluarga muda yang menghantar anak mereka kepada taska dipanjangkan kepada keluarga muda yang turut menggajikan pengasuh dan juga pembantu rumah. Itu yang kedua, Tuan Yang Pertua. Yang ketiga, bagaimana penarikan subsidi jika tidak dibuat dengan tertib dan teratur bakal memudaratkan golongan wanita dan juga golongan kelas pertengahan. Mari kita lihat apa yang telah diumumkan oleh kerajaan pada hari ini. Kerajaan mengumumkan bahawa golongan T15, iaitu klasifikasi baru bagi golongan maha kaya yang akan paling teruk terkesan dengan kenaikan cukai-cukai baru dan juga penarikan subsidi. Kalau kita lihat definisi rasmi kerajaan, iaitu daripada Jabatan Statistik Malaysia, T15 adalah keluarga yang purata pendapatan isi rumah merupakan RM12,000. Isi rumah ini bukan seorang Tuan Yang di-Pertua. Isi rumah secara amnya mengambil kira 3.8 individu dalam rumah tersebut. Dengan itu, kalau ada 2 orang yang bekerja, suami dan isteri yang bekerja, mereka yang berpendapatan RM7,000 seorang ke bawah bakal jatuh bawah klasifikasi ini. Apa maksudnya Tuan Yang di-Pertua bagi golongan wanita khususnya? Kalau kita lihat pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, jikalau ada jurang yang sangat ketara
daripada penarikan subsidi yang sangat besar pada satu masa, dan pada masa yang sama kenaikan gaji akhirnya menyebabkan golongan wanita ataupun kelas pertengahan yang sebelum ni M40 masuk ke T15. Kalau jurang itu terlalu besar, Tuan Yang Dipertua, akhirnya mudarat itu jauh lebih besar. Apa maksud saya? Mari kita lihat di sini apabila kita ambil kira isi rumah yang mengambil kira wanita dan juga lelaki. Saya beri contoh. Kalau suami dan isteri, suami bergajikan RM10,000, ini agak tinggi sebagai seorang, tetapi isteri tidak bekerja. Keluarga ini pendapatan isi rumah baru RM10,000. Subsidi semua mereka layak. Subsidi kesihatan layak, pendidikan layak, subsidi petrol pun layak, alhamdulillah tiada masalah. Tapi bayangkan alternatif yang kerajaan ingin umumkan pada hari ini. Suami bergajikan RM7,000. Isteri hanya bergajikan RM6,000. Melangkaui total pendapatan isi rumah, melangkaui nilai ambang masuk ke T15. Ketiga-tiga subsidi tak dapat. Subsidi petrol tak dapat, pendidikan tidak dapat, kesihatan tidak dapat. Dengan itu, implikasi atau dalam English there's a term is called moral hazard. Implikasinya Tuan Yang Dipertua adalah akan ada tekanan yang datang daripada keluarga itu sendiri, khususnya daripada suami, untuk isteri berhenti bekerja. Kerana jikalau isteri berhenti bekerja, akhirnya ada seorang saja yang menggajikan keluarga tersebut. Total pendapatan isi rumah itu tidak melangkaui nilai ambang RM12,000. Dengan itu kita akan melihat satu dasar yang akhirnya menyebabkan golongan wanita yang sebelum ini bekerja dinasihati, ditekan untuk berhenti bekerja supaya nasib anak dan keluarga mereka terbela. Kenapa dasar ini berlaku, Tuan Yang Dipertua? Ia berlaku kerana apabila jurang subsidi yang ditarik itu sangat besar. Kerana ini bukan subsidi petrol. Subsidi petrol kalau ditarik, kalau rumah itu ada 2 kereta, kamu akan hilang dalam RM500 sebulan. Tapi subsidi pendidikan, nak masuk SBP kalau kena bayar market rate, ribu-ribu lagi. Masuk ke universiti, saya ingat bila saya dapat surat tawaran masuk ke UIA, RM80,000, tetapi kerajaan subsidikan RM70,000. Bayangkan RM70,000 subsidi, golongan ini akan hilang. Subsidi kesihatan, puluhan ribu lagi. Nak kalau keluarga ini ada masalah kesihatan yang serius. Maksudnya Tuan Yang Dipertua, lebih baik saya tak nak guna saya lah, tapi bayangkan keluarga lain, minta maaf, keluarga lain. Kalau isteri, lebih baik tak apalah isteri duduk di rumah, kerana kalau kita hilang pendapatan sedikit, tapi anak kita dapat subsidi sekolah, dapat subsidi universiti puluhan ribu, dapat subsidi kesihatan puluhan, mungkin ratusan ribu kalau ada masalah yang lebih kronik, dapat subsidi petrol RM500 sebulan kalau setahun tinggi. Bayangkan Tuan Yang Dipertua, akhirnya akan ada moral hazard. Kalau dasar ini diteruskan, kalau kita tak ambil kira isu pendapatan isi rumah yang melibatkan golongan suami dan isteri secara kolektif bersama. So sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya rasa wanita yang bekerja akan paling teruk terkesan jikalau dasar ini diteruskan. Yang kedua, kalau tidak dibuat secara tertib dan teratur, bagaimana ia boleh memudaratkan golongan kelas pertengahan. Golongan kelas pertengahan yang bekerja dengan kuat dan disiplin. Bayangkan seorang peguam muda, bayangkan seorang pensyarah muda yang datang kerja on time, buat overtime, bekerja dengan baik, berinovasi, berfikiran di luar kotak. Mereka ni disiplin bekerja. Lazimnya golongan inilah yang dari tahun ke tahun akan dipromosikan gajinya. Dapat promosi, naik tahtanya, dapat naik gaji. Tetapi Tuan Yang Dipertua, bayangkan mereka ini dinaikkan gaji, mungkin RM1,000 ke RM2,000, tetapi bila sudah tiba nilai ambang, saya beri lagi satu contoh. Individu ini mungkin pendapatan isi rumahnya kini secara kolektif dalam RM11,000 ke RM12,000. Dapat promosi, dia kerja baik dengan disiplin. Naik saja gaji RM1,000, RM2,000, masuk kategori T15, walaupun ada naik gaji RM1,000, RM2,000, tangan kiri dapat RM1,000, RM2,000 sebulan, tangan kanan hilang puluhan ribu atau ratusan ribu setiap tahun. Bukan kepada martabat dirinya tapi keluarganya. Hilang subsidi petrol, hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan. Anak-anaknya kalau ada 2 ke 3 anak masuk universiti, SPP. Saya rasa kita semua tahu kosnya sangat tinggi. Dia bukan RM1,000, puluhan ribu, kalau cantumkan boleh sampai ratusan ribu ringgit. Dengan ini kita bukan sekat membebankan. Dengan ini kita sedang menganiaya golongan pertengahan yang berdisiplin, bekerja dengan baik, yang akhirnya dapat promosi, tetapi promosi tersebut tangan kiri, tapi tangan kanan kita rampas jauh lebih banyak daripada golongan ini. Dengan itu menghukum dan menganiaya golongan kelas pertengahan. Ini kerisauan saya. Cukup kritikan, apa cadangan saya? Cadangan saya adalah 2 perkara. Pertama sekali, dan
hujah moral hazard ni dengan izin Tuan Dipertua bukan saja hujah berlaku di Malaysia, dia berlaku di banyak negara-negara maju. Apabila sesebuah kerajaan menarik subsidi, bukan satu subsidi, dia 2-3 subsidi bersekali. Nak apabila subsidi itu bukan setakat isu harian berkenaan petrol, tapi secara tahunan, apabila melibatkan universiti, melibatkan SBP, kos persaraan di sekolah, secara total ditarik sekaligus, itu akan menyebabkan moral hazard yang sangat tinggi. Cadangan saya adalah untuk kerajaan pastikan bahawa penarikan itu dibuat secara perlahan-lahan. Secara petrol kita tunggu perincian kerajaan, tapi saya paling takut tentang penarikan subsidi kesihatan dan pendidikan. Sebab saya dengar ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri, dia kata universiti akan terkesan, IPTA akan terkesan, SBP akan terkesan. Bayangkan kalau saya dalam keluarga M40 tersebut ada 3 ke 4 anak, Tuan Yang Dipertua, anak ada masuk SBP, lagi seorang ada masuk universiti. Kalau secara tiba-tiba ditarik, itu puluhan ribu kos tambahan secara tahunan yang akhirnya menganiaya golongan pertengahan yang berdisiplin, kerja dengan baik, yang sepatutnya dapat promosi, gaji ni gembira, tapi kini bila dapat promosi dia merana kerana akhirnya kehilangan itu jauh lebih besar. So kerajaan perlu buat bukan setakat secara berkala, tetapi dalam bab kesihatan dan pendidikan, tolonglah pertimbangkan balik. This is very very serious. Kerana kalau dilakukan secara bersekali, moral hazard itu jauh lebih besar. Cadangan yang kedua pada masa yang sama adalah untuk prihatin kepada pendefinisian baru isi rumah, ambil kira juga status dan martabat wanita dalam keluarga tersebut. Kerana kalau diambil kira secara bersekali, lelaki dan juga wanita, saya risau Tuan Yang Dipertua akan ada impak yang mungkin secara tidak langsung, seperti saya terangkan bagaimana wanita akhirnya akan dinasihati atau didesak untuk berhenti bekerja supaya anak-anaknya boleh dapat subsidi pendidikan dan kesihatan yang diperlukan.